Kita sering diberitahu untuk mengubah kehidupan kita kepada yang lebih baik. Kita kena buat perubahan yang besar. Kita fikir idea yang lebih lain daripada orang lain. Kena fikir luar kotak ataupun seangkatan dengan je. What if kita juga boleh mengubah kehidupan kita kepada yang lebih baik dengan hanya mengubah sedikit sahaja, membuat sedikit perubahan sahaja dalam rutin keharian kita. Hey, what's up guys? Welcome to the first episode of Books with Bond. Yang baru kat sini nama aku Lukman and orang panggil aku Bond. And aku pelajar perubatan tahun 4 di National University of Ireland, Galway. Dalam buku Atomic Habits hasil tulisan James Clear, beliau ada menceritakan tentang betapa hebatnya habit jika kita dapat lakukannya dalam jangka masa yang panjang. Bagaimana perubahan yang sedikit lama-lama jadi bukit dalam kehidupan harian kita mampu mengubah hidup kita ke lebih baik ataupun kepada yang lebih buruk. Dalam buku ini juga beliau menceritakan bahawa sekiranya setiap hari kita hanya improve sebanyak 1%, maka dalam masa setahun kita akan improve sebanyak 37 ganda lebih baik daripada when we first started. Manakala sekiranya kita merudum sebanyak 1% every day, selama setahun kita akan, the value akan be close to zero. So we don't want that. Next, kita akan cakap pasal Plateau of Latent Potential. Cakap betul-betul, Plateau bukan Palatau. Jadi, apa benda Plateau of Latent Potential ni? Okay, of course, kita takkan dapat nampak kesan sesuatu habit secara langsung. Ramai daripada kita yang bersifat tidak sabar dan kita hanya mahukan instant reward. Kita mahukan sesuatu perkara itu dapat result sepantas yang mungkin. Kita hanya akan nampak kesan sesuatu habit apabila ia telah mencapai satu threshold ataupun breakthrough point. Dia ibarat ais lah. Ais tak akan mencair sekiranya dia tak sampai dia punya melting point. Sebelum tu, dia akan kekal beku. Contohlah, winners and losers share the same goal. Kita biasanya akan kaitkan sesuatu goal atau matlamat dengan winners tanpa memikirkan tentang losers juga mempunyai goal yang sama. Inilah yang dinamakan sebagai survivorship bias. Ali nak dapat 1 juta sales, Ahmad pun nak dapat 1 juta sales. Tapi Ali berjaya dan Ahmad tidak. So apa yang membezakan dua ni? Goals? Bukan. Sebab dua-dua mempunyai goal yang sama. Jadi saya ulang semula, winners and losers share the same goal. But what differentiates them is their systems. System is the thing that sets them apart. Sebab itulah lebih baik untuk kita mempunyai sistem which leads to the goal daripada kita hanya mengidamkan sesuatu goal semata-mata. So sistem ni dia Sistem ni basically proses yang kalau lakukan untuk mencapai sesuatu goal. Contoh, kalau kau seorang businessman, goal kau is to build $1 million business. The system is the way kau test product ideas, kau hire employees, kau do marketing, kau run marketing campaigns. Those are the systems. Habit is an important element dalam sesebuah sistem. So, jadi macam mana sebenarnya kita nak membentuk sesuatu habit ni? Thank you for asking. Sebab kita boleh bagi the steps in building these habits into 4 stages, which are cue, craving, response, and reward. The cue triggers the brain to initiate an action. The craving provides the motivational force. The response is the action or the habit that we perform. And the reward is the end goal. And it is these 4 things, cue, craving, response, and rewards, which leads to what the author calls the 4 laws of behavior change. Tanpa melengahkan masa, mari kita masuk the 4 laws of behavior change. The first law is make it obvious. Designing our environment around our cues. So, I applied this to my life. Aku selalu rasa macam tak bermaya dan aku rasa macam sekiranya aku mengambil multivitamin, dia akan membantu aku lah secara tidak langsung energinya. Tapi malangnya aku letak vitamin ni dekat dalam bilik aku. So macam jarang aku ambilnya. Jadi apa yang aku buat, aku make it obvious. Sebab aku lalu tak nampak. So aku make it obvious, aku letak dekat aku punya dapur. So that every time after aku breakfast, aku akan nampak ubat tu, aku akan nampak vitamin tu, and then aku terus ambil. So kau just kena buat sesuatu tu mudah untuk kau nampak lah, so that kau boleh terus buat apa yang kau buat. Dan selepas aku buat benda ni, aku jarang sekali miss
ambil vitamin dengan sengaja. The next law is make it attractive, which actually relates to the craving in the habit loop. Kita actually take advantage of the hormone dopamine in this behavior, in this law. Contoh kau nak dengar more podcast yang berguna lah, in my case. Tapi kadang-kadang aku rasa macam malas nak dengar orang cakap ni. Macam jadi background noise je. So aku macam tak fokus lah, tak apa. So apa aku buat ialah aku decided untuk aku main FIFA sambil aku dengar podcast. Selain kau rasa tak bersalah untuk main FIFA dan habiskan career mode, kau juga dapat menambah ilmu-ilmu yang berguna secara tidak langsung sambil bermain FIFA. So dia jadi atraktif lah dia punya habit ni. So kau akan next time kau rasa macam podcast ni waktu aku main game, so lagi banyak kali kau nak repeat. The next law is make it easy, reduce the friction and to prime our environment for the habits that we like to develop. Contohnya kalau kau nak membaca buku lebih banyak, kau letak buku kau kat sebelah katil ataupun atas katil sendiri pun, ataupun tempat yang kau senang nampak. Tak payah letak kat rak buku yang tersorok, sebab ceritanya sadaqallahul azim lah. Kalau kau letak situ jadi hiasan semata-mata, sebab kau tak nampak and susah kau nak ambil. Jadi kalau contohnya instead kau letak buku kat sebelah katil kau ataupun atas katil kau, so that atas bantal kau, so that sebelum kau tidur kau akan nampak buku tersebut. And then kau just pick up buku tersebut, bacalah 1 to 2 pages ke, sebab kau just nak keep the momentum going. Bila kau dah buat sehari, kau rasa nak buat next day. So pick up the book, baca 1 page dan tidur. It's better than not reading at all, sebab nak keep the momentum lah. And the last law is make it satisfying. More specifically, immediately satisfying. Make it immediately satisfying. Otak kita telah dilatih untuk mengutamakan immediate reward. James Clear dalam bukunya ada menceritakan pentingnya kita untuk letak some form of rewards after every habit that we want to build. Ada peribahasa dalam bahasa orang putihnya, if the puppy does a trick, it gets a treat. So dalam ceritanya malangnya kita adalah puppy itulah. Contoh, if you want to play Counter Strike Global Offensive, tapi kau kena study untuk exam kau lagi sebulan. Tapi macam mana ni? Kau nak buat habit study, tapi kau nak main game pula. So ceritanya kau boleh buat macam ni. Kau study dulu. Kau study. And then bila kau dah habis study, kau main satu match of CSGO. Jangan banyak-banyak lah. So bila kau buat macam ni, every time kau study, dia akan relatekan benda tu dengan CSGO, dengan reward. So the anticipation yang kau dapat main CSGO after kau study is the thing yang buat kau more likely untuk repeat the behavior untuk study. So semua ni untuk start a habit. Macam mana pula kalau kita nak stop a bad habit? So kau just inverse all 4 of these laws. Make it invisible, make it unattractive, make it hard, and make it unsatisfying. So thank you guys. Ini saja pada episod Books with Bond, pada episod yang pertama kalinya. Kalau korang rasa ini helpful, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment down below. More contents in the future, so stay tuned. See you guys next video. Assalamualaikum.